Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 12 Oktober 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bersama Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mempengerusikan mesyuarat khas Belanjawan Negeri Sarawak 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada pagi Selasa. Mesyuarat tersebut memperincikan peruntukan bagi Belanjawan Negeri Sarawak tahun 2022 khususnya dalam menghadapi endemik COVID-19. Pada Belanjawan Sarawak 2021 yang bertemakan menyemarakkan semula ekonomi ke arah berdaya tahan, prihatin dan masyarakat inklusif, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah RM9.832 bilion dengan RM6 bilion bagi membiayai pelaksanaan program dan projek pembangunan, manakala RM3.832 bilion lagi untuk perbelanjaan operasi. Perbelanjaan pembangunan ini juga adalah komitmen Kerajaan Sarawak menyelesaikan pelaksanaan projek di dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11, keupayaan melaksanakan projek sepanjang tahun dan pelaksanaan projek pemangkin impak tinggi dan tumpuan rakyat. Berita seterusnya, Kerajaan Persekutuan mahupun Kerajaan Negeri sentiasa memberi perhatian yang mencukupi terhadap pendidikan awal kanak-kanak di negeri ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam satu kenyataan media bagi menjawab kenyataan Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB Datuk Seri Wong Sun Koh dalam artikel yang dikeluarkan oleh salah satu media tempatan pada Ahad lepas menjelaskan Kerajaan negeri khususnya telah lama memberi tumpuan kepada akses, ekuiti dan kualiti pembelajaran awal kanak-kanak melalui usaha kolaborasi dengan pelbagai agensi di peringkat persekutuan dan negeri. Katanya pihak kementerian telah mula menubuhkan Majlis Pembangunan Awal Kanak-kanak Sarawak pada tahun 2017 untuk melihat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak. Tambahnya, kerajaan negeri juga memiliki sedidik yang memberi tumpuan kepada ekuiti untuk memastikan bahawa kanak-kanak di luar bandar terutamanya tidak dibiarkan ketinggalan dalam pendidikan prasekolah. Dalam hal itu, beliau juga berkata kementeriannya juga menumpukan kepada guru yang memainkan peranan penting dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dengan mengadakan pelbagai kursus dan bengkel untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dan penjaga. Ujarnya lagi untuk membantu semua institusi awal kanak-kanak yang berdaftar, kerajaan negeri telah meluluskan geran tahunan RM16 juta untuk geran tahunan khas GTK sejak 2019. Laporan berikutnya mengenai persimpangan Batu Tujuh akan dibuka kepada orang awam bermula Selasa. Perkara ini dimaklumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang yang juga pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Loh Keciang selepas meninjau persiapan akhir kontraktor di persimpangan Batu Tujuh Kota Sentosa pada Isnin. Bercakap kepada media, beliau berkata semua persiapan akhir berjalan lancar dan masalah kesesakan trafik telah berkurangan semenjak penutupan persimpangan berkenaan pada bulan Julai yang lepas bagi kerja-kerja pembinaan Jejambat Batu Tujuh, projek Lebuh Raya Pan Borneo dan kawasan sekitarnya. Dalam hal itu, Timbalan Ketua Projek Unit Lebuh Raya Pan Borneo Jabatan Kerja Raya Sarawak PBHU JKRS Siti Rafizah Muhammad Kasiran memberitahu pihak kontraktor akan mula menutup persimpangan Batu 6 bagi kerja-kerja pembinaan Jejambat Batu 6 bermula 15 Oktober 2021. Sebaik sahaja persimpangan Batu 7 dibuka kepada orang awam Selasa ini. Sebarang aduan atau pertanyaan lanjut berkaitan aliran trafik tersebut, sila hubungi unit Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak JKRS di talian seperti berikut. Selanjutnya pula, Adun Tupang Fazruddin Abdul Rahman menyempurnakan program Senam Aerobic and Fun Walk bersempena dengan sambutan Hari Sukan Negara di Kampung Tupong Jaya.
Program tersebut diadakan secara ringkas yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Tupong Jaya dengan kerjasama Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Ranting Tupong Jaya. Dalam program tersebut, Fazruddin mengambil peluang turut serta dalam acara senam robik dan fun walk yang bermula dari Surau Darul Hijrah dan seterusnya di kawasan sekitar kampung berkenaan. Manakala di Kapit, usaha Jabatan Hutan Sarawak menganjurkan Tour de Restoration Greening Sarawak Campaign merupakan langkah tepat untuk merealisasikan konsep hijau negeri Sarawak. Pemangku Residen Kapit, Galong Luang berkata, usaha itu juga sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS negeri yang menggariskan 7 teras utama termasuk kelestarian alam sekitar yang seimbang dengan pembangunan. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian di Tour de Restoration Greening Sarawak Campaign sempena Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak Jabatan Hutan Sarawak 2021 di Kapit pada Isnin. Dalam hal itu, Galong menggesa elemen penyelidikan dan pembangunan diperkasakan untuk memastikan program restorasi tersebut mencapai matlamatnya. Beliau turut memuji langkah Jabatan Hutan Sarawak yang melaksanakan program kelestarian alam sekitar itu yang disifatkan sebagai kejayaan penting bagi menyokong hasrat Kerajaan Negeri Sarawak untuk mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Sementara itu, di Kuching, pejabat residen bahagian Kuching mengadakan lawatan tapak ke Sarawak Delta Geopark di Kampung Beraang Timurang, Jalan Puncak, Borneo pada Isnin. Gua Semadang di kampung berkenaan mempunyai potensi untuk Sarawak Delta Geopark bagi aktiviti lasak seperti penerokaan rangkaian gua melalui laluan gunung. Sarawak Delta Geopark adalah merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak dalam usaha pengiktirafan pihak UNESCO bagi kawasan-kawasan delta termasuk Gunung Ganang, kawasan Paya Bakau, Batuan, Gua-Gua dan kawasan yang mempunyai nilai geopark di bahagian Kuching. Ianya melibatkan 4 daerah utama iaitu Padawan, Bau, Lundu dan Kuching yang dijadikan sebagai produk ekonomi dari segi pelancongan di Sarawak. Antara agensi yang terlibat adalah Jabatan Hutan, Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia, Sarawak Forestry Corporation, pejabat residen dan agensi yang berkaitan. Beralih ke laporan COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 1,037 kes positif baharu COVID-19 pada Isnin, melibatkan 36 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 225,676 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes-kes positif adalah seperti yang tertera. Selain itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS turut melaporkan terdapat 12 kes kematian baharu yang melibatkan warga tempatan berusia dalam lingkungan 50 hingga 82 tahun dicatatkan dari 4 Oktober sehingga 9 Oktober 2021. Dalam perkembangan sama, JPBNS turut memaklumkan penamatan 5 kluster iaitu kluster Kampung Kakeng Serian, kluster Sungai Kerubong Sarike, kluster Sungai Sujan Mapok Sebau, kluster Sungai Dabai Pakan serta kluster Laman Bong Chin Kuching. Ini menjadikan jumlah kluster aktif setakat ini adalah 67. Berikut pula merupakan lokaliti yang dikenakan pengisytiharan, pelanjutan serta penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas Channel di YouTube. Meskipun kita telah lengkap divaksin dan diberikan beberapa kelonggaran, jangan kita leka, terus patuhi SOP bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Salam Lukas. Amalan norma baharu di klinik kesihatan.
Klinik kesihatan telah berubah dari mengamalkan norma lama kepada norma baharu akibat penularan wabak COVID-19. Klinik kesihatan menawarkan perkhidmatan yang optimal kepada semua golongan. Bayi, kanak-kanak, pelajar sekolah, remaja, orang dewasa, ibu hamil, warga emas dan OKU. Sebelum anda mendapatkan rawatan di klinik kesihatan, pastikan anda telah mendapatkan slot temujanji melalui email atau telefon. Patuhi waktu temujanji yang telah diberi. Tiba 30 minit lebih awal sebelum waktu temujanji. Ketidakpatuhan pada temujanji boleh menyebabkan anda terpaksa menunggu lama atau berkemungkinan diberi slot temujanji yang baru. Hanya seorang atau dua orang pengiring dibenarkan untuk pesakit yang memerlukan bantuan. Bagi yang datang tanpa temujanji, anda akan diberi slot jika ada kekosongan atau diberi temujanji lain. Manakala bagi kes kecemasan atau yang memerlukan rawatan segera, anda boleh terus ke klinik kesihatan tanpa perlu membuat temujanji. Semasa di klinik, apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu memakai pelitup muka. Gunakan hand sanitizer yang disediakan. Imbas masuk kod QR menggunakan aplikasi MySejahtera. Pemeriksaan suhu serta saringan COVID-19 akan dibuat kepada semua pelanggan di kaunter triage. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter semasa menunggu giliran. Tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik konsultasi tanpa arahan doktor. Tidak perlu berjabat tangan, cukup sekadar meletakkan tangan di dada. Amalkan etika batuk dan bersihnya betul semasa dalam kawasan klinik. Selepas mendapatkan rawatan, terus ke kaunter farmasi untuk mengambil ubat. Untuk mengelakkan kesesakan di farmasi, anda digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan value added services iaitu ubat melalui pos, drive-thru, local to you atau melalui temujanji. Selepas selesai urusan di klinik kesihatan, segera pulang ke rumah. Buang pelitup muka ke dalam tong sampah bertutup dan akhir sekali, terus mandi dan tukar pakaian. Amalan norma baharu mampu mengurangkan kesesakan di klinik.